azim, cerita tentang Isra wal Mi'raj. Cerita yang selalu kita dengar, cerita yang tiap-tiap tahun orang dah ulang. Tetapi benda ini satu benda yang baik, kerana kita nak ambil pengajaran dan ibrah daripada Isra wal Mi'raj. Apa pengajaran yang kita nak ambil? Ada orang membawa daripada sudut yang berbeza. Hari ini kita nak cerita tentang mana Isra dan Mi'raj. Satu bulan yang mana Allah bagi kepada kita bulan-bulan haram, iaitu bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun ini lebih kurang berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di kalangannya adalah bulan-bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang diharamkan perang. Bulan Rajab. Sebagai ulama kata dalam 4 bulan haram ni yang paling afdal bulan Rajab. Sebab 3 bulan dia berganding. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia satu apa? Sederek dah. 11, 12, 1. Tiba-tiba bulan Rajab jangkau jauh sikit. Kita dalam bulan Rajab. Biasanya bulan Rajab kita akan sambut Isra wal Mi'raj. Seperti mana tarikh-tarikh yang kita faham sepanjang tahun lah, daripada zaman kita kecil sampai hari ini, kita memilih untuk mengatakan 27 Rajab sebagai tarikh Isra wal Mi'raj. Walaupun tarikh yang sebenar itu, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hampir-hampir tidak disepakati. Tak tahu bila. Tak tahu bila. Ada yang kata waktu Nabi lahir, Nabi jadi Rasul, terus dah Isra Mi'raj. Imam Nawawi kata tahun ke-5 Hijrah. Lagi kita dengar macam pelik. Maka ada pandangan-pandangan yang kata pada selepas, yang paling penting selepas Abu Talib meninggal dunia dan selepas Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Berlaku dalam tahun kesedihan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sedih. Sedih pak saudara meninggal. Sedih, siapa tak sedih? Subhanallah. Pak saudara itulah yang sayang kat dia. Sayang boleh jadi lebih pada kita. Kita kalau mengaji riwayat Syiah, sebahagian Syiah mengatakan Abu Talib ini mati dalam keadaan beriman. Dia condemn ahli sunnah. Dia kata ahli sunnah kata dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah ni hina Abu Talib. Abu Talib mati beriman. Tapi kita bukan ikut saja-saja ikut perasaan, ikut nafsu. Kita ikut Quran dan sunnah. Dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberikan hidayah. Ayat ini turun dengan peristiwa inilah. Hadis sahih sebut tentang serta Abu Talib ini meninggal dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan letak batu di bawah tapak kakinya, menggelegak di otaknya. Jadi kita bukan nak hina bapa saudara Nabi, tapi itu sunnah. Ada dalam teks, ada dalam nas. Sedih tak Nabi? Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya isteri Nabi yang Nabi sayang, yang Nabi ulang banyak kali. Kita baca cerita tentang Khadijah. Ada orang viral, ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang kadang-kadang melampau sangat pun ada punya cerita tu. Tapi antaranya kisah Khadijah binti Khuwailid. Kita kalau baca detail begitu panjang. Subhanallah, orang yang berisi badannya saat kematian dia dalam keadaan kering, kurus kering. Jubahnya bertumpuk-tumpuk. Al-Imam Zahabi dalam Syiarul Alam Nubala, dia sebut tentang Khadijah, antara doa dalam banyak riwayat Nabi doa banyak kali kepada Khadijah. Antara doa yang Nabi selalu doa ada 2 doa. Tuan-tuan, kita kalau minta doa dengan orang, kadang-kadang syekh tu dia doa apa yang kita nak. Syekh, kita jumpa syekh mana main datang surau ni. Tuan-tuan dapat ulama ni, tuan-tuan nak ambil SPM. Tuan-tuan tak ambil lah SPM. Ya, anak nak ambil SPM. Kita jumpa syekh, besok anak saya nak ambil SPM, tolong doa. Syekh dia tak doa lah panjang-panjang, semoga berjaya dalam SPM contoh. Tadi kita nak keluar kereta, makcik ni tiba-tiba, Ustaz, saya sakit, saya orang kanser. Kita doa lah bagi sembuh dia. Masing-masing datang dengan hajat masing-masing. Macam mana cerita tadi tu? Khadijah binti Khuwailid, Nabi SAW doa kat dia ada 2 doa antaranya. Nabi doa, satu, supaya telinganya tak mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tak dengar perkataan yang menyakitkan.
La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Perkataan baik-baik dalam syurga Allah. Kenapa Nabi doa macam ni? Sebab itu kalau orang mengaji psikologi, tadi saya daripada Melaka, main terus pada petang tadi, cerita tentang Om Puspanita buat program wanita lah, tajuk pasal wanita. Dia tanya, Ustaz, Nabi doa kepada Khadijah, Nabi doa dua benda. Salah satu Nabi doa, dia tak dengar benda yang menyakitkan. Kenapa? Kerana psikologi orang perempuan, orang kata kat suami dia, kadang dia yang rasa lebih. Suami nak pencen awal, oh stres oh. Gaduh. No? Kan? Kadang-kadang orang kata, dia baca Facebook suami dia, orang kata kat suami dia, dia terasa suami relax lah, happy lah. Kemungkinan macam tu. Kemungkinan. Kami bacalah buku, ceritalah apa buku John Gray, Man from Mars, Woman from Venus. Cerita tentang psikologi orang perempuan macam ni, orang lelaki macam ni. Jadi antara Khadijah, satu, tak boleh dengar benda yang menyakitkan. Bertahun dia merasa penderitaan. Orang kata kat Nabi, dia terasa. Nabi kata lepas ni tak rasa dah. Nombor dua, Nabi doa, ya Allah bagilah Khadijah binti Khuwailid ini syurga yang tidak penat, tidak lelah. Bermaksud waktu hidup Khadijah binti Khuwailid, dia orang yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah baca hadis Nabi dia jahit sendiri baju, betul? Tuan-tuan pernah baca hadis Nabi ni dia kemas rumah sendiri, betul? Kita pun baca lah. Oh, laki-laki kena ingat, kerja basuh pinggan, masak makan ni bukan kerja orang perempuan. Betul tak? Betul? Tapi kita juga kena baca hadis tentang khidmatnya Khadijah. Dia kena dua-dua. Dia tak boleh jadi sekali orang lelaki dia pendengar ceramah, ustaz mana hak menang lelaki. Ustaz tu duk cerita bab poligami, yes, dia orang seronok. Orang perempuan pula duk dengar ceramah, ustaz mana hak perempuan menang. Oh, dia seronok lelaki dia kena dah. Dia bukan macam tu. Kalau kena kat perempuan lah, kalau kena kat lelaki ya. Nasib. Tuan-tuan dengar Khadijah, dia khidmat. Tuan-tuan dengar Nabi untuk kita yang lelaki ni. Timbang rasa kat orang rumah. Bertimbang rasa kat orang rumah. Takkan sepinggan untuk makan nasi tak boleh basuh. Contoh. Yang orang rumah pula teringat pasal Khadijah. Khidmat Nabi doa tak penat. Mana Nabi tak sayang kepada Khadijah? Bermaksud dia terlalu penat. Sehingga dia mati pun, ya Rasulullah, kalau aku mati nanti kau ambil lah di ma'ala itu, kubur aku itu, ambil lah tulang-tulang aku bagi pada jalan Allah. Aku tak tahu nak bagi apa dah. Subhanallah. Sedih-sedih Nabi pergi ke Taif kan. Taif sedih tak? Taif sedih tak? Sedih yang amat. Tak mahu cerita lah malam ni pasal Taif. Panjang Taif. Taif sebab orang yang sejuk, bumi sejuk. Bumi sejuk, Nabi ingat orang lebih polite, lebih lembut. Orang dia geografi. Tuan-tuan duduk Mekah Madinah, ada beza tak orang Mekah Madinah? Seronok duduk Mekah ke Madinah? Jujur Madinah. Tak sadar bohong lah. Balik umrah tanya Mekah Madinah. Tempat ibadat paling bagus Mekah, tapi seronok Madinah. Orang Madinah dengan Mekah, tuan-tuan pergi shopping kat mana seronok lagi? Saya kena tanya pasal shopping sebab orang Malaysia ni dia mudah terima. Kan? Mudah terima. Dia pergi cakap sekian halal, dia beli terus. Lontak jamrah kan. Madinah. Nabi pergi ke Taif, lebih sejuk. Buah, sayur kita makan kat Mekah, Taif. Pergi sebab harapan orang Taif, orang lembut-lembut. Tiba-tiba Nabi kena baling batu, Nabi sedih. Yang mana malaikat pun datang, malaikat kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri keizinan untuk aku menghancurkan penduduk Taif. Mereka tidak menyantunimu, mereka tidak bersantun denganmu. Malaikat dia terasa hati. Orang sayang ni, kita kawan kita kenal, kita terasa hati macam itulah. Malaikat dia bukan ada hati macam kita, tapi dia terasa aku nak hancurkan. Bala arju an yukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Dah aku mengharapkan dalam anak cucu keturunan orang Taif itu lahirlah orang-orang yang beriman. Maka Allah mendatangkan satu peristiwa yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan nak menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronoklah, seronok. Maka datanglah banyak-banyak riwayat. Ini baru nak start dah 8:10 dah. Langit pertama tak naik lagi ni. Kan? Naik cerita yang pertama dalam banyak-banyak hadis, banyak riwayat.
Cerita tentang Isra dalam Quran. Ada satu ayat mula. Nama surah ini pada asalnya Israel. Jadi nama surah ini jadi nama surah Isra kerana ayat yang pertama. Isra satu ayat. Ulama ijma'. Siapa tolak Isra, kafir. Satu ayat ni. Ulama ijma', siapa tolak, kafir. Mi'raj khilaf. Mi'raj khilaf. Ada sahabat Nabi yang tak setuju dengan Mi'raj, ada. Kalau kita baca lebih detail. Tapi jumhur ulama mengatakan percayalah dua-duanya. Dua-dua kena percaya. Baik, subhanalladzi, pengurusi baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan menjalankan Muhammad. Allah ni, dia panggil Muhammad ni dalam Quran, perkataan Muhammad 4 kali sahaja. 4 kali. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ada gelaran. Allah suka panggil Muhammad dengan gelaran, bukan nama. Dia panggil nama pun dia ada gelaran. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Gelaran. Haji mai lepas sikit. Abang mai lepas sikit. Orang perempuan dia pergi ruang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Mai lepas sikit macam kita orang. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita bagi ruang. Bagi ruang Ada ayat yang kita selalu baca dalam majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pernah dengar ayat ni? Orang selalu baca ayat ni tak habis. Baca dekat tengah-tengah. Ayat ni panjang. Surah Mujadalah. Dia ada awal lagi, ada awal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil idza qila lakum fil majalis tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelum dia cerita tentang ilmu, dia cerita tentang adab menuntut ilmu. Wahai orang beriman, kalau ada orang datang minta laluan, minta ruang, bagi ruang kepada mereka. Allah akan bagi ruang kepada kamu dalam syurga Allah. Bila mereka minta untuk kamu untuk berdiri, maka kamu perlu berdiri. Kesesuaian waktu itu untuk berdiri, maka bangunlah berdiri, bagilah orang lain duduk. Adab. Nabi duduk dekat Masjidil Nabawi. Dekat luar tu ada tempat untuk ahli suffah. Nabi selalu mesyuarat, sembang-sembang santai dekat belakang tu. Waktu tu Nabi nak raikan orang ahli Badar. Tiba-tiba Nabi panggil, "Mai ahli Badar mai ke masjid." Nabi panggil. Waktu itu ramai suka duduk dekat dengan Nabi. Nabi cakap, tuan-tuan, orang suka tempel pipi. Nabi cakap sebab ayat liuk Nabi, dia orang duk harap ayat liuk Nabi kena kat muka. Berkat. Tuan-tuan nak ayat liuk saya mari dekat sikit. Tapi tak ada berkat apalah. Jadi bila duduk ramai, tengok-tengok yang depan yang duduk tu bukan ahli Badar. Ahli Badar dia lambat sikit datang. Jadi ahli Badar ada yang berdiri. Nabi kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum buka tafassahu fil majalis. Bagi ruang. Jadi orang perempuan nak duduk, saya tengok tu dia punya rapat-rapat tu. Boleh kan? Cukuplah takat tu. Jangan melampau sangat. Okey, baik. Kat mana kita sambung tadi Isra' Mi'raj. Okey. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ni tuan-tuan kena ingat, ayat ini turun selepas pengakuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas pengakuan Abu Bakar. Kan kita masuk kat penghujung cerita dia. Nabi turun-turun, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dalam ayat ke-60, tidaklah apa yang kau lihat itu wahai Rasulullah akan mendatangkan fitnah bagi manusia. Nabi sayang dakwah Nabi. Nabi sayang dakwah Nabi. Kalau kita tuan ada benda yang kita tak berani nak cakap. Saya pun sama. Ada orang malas cakap. Dah bubar parlimen ni malas cakap. Tuan-tuan bukan, kita pun rasa malas lagi orang marah.
Sebab kita bukan, ada benda yang kita boleh gak cakap. Adik-beradik kita nak tegur pun kita tak tegur mak. Mak saudara kita nak tegur pun bukan kita tegur mak. Tak semua orang, tak semua benda. Tapi Nabi SAW dia tahu, dia cakap ni akan timbul fitnah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikanlah. Tugas dia sampaikan. Jadi dia kena sampaikan. Dia sampai dekat Jabal Qubais, dekat depan Masjidil Haram, dekat istana Saudi punya raja tu. Kan? Belakang ni dia kata contoh, tempat yang dia selalu bagi tahu. Ni aku nak bagi tahu, semalam aku pergi Palestin. Ini pun satu iktibar yang kita boleh ambil. Allah boleh pergikan Nabi terus ke Sidratul Muntaha, tapi Allah singgah Palestin. Boleh Nabi jawab. Dan tentu kalau baca sejarah, Nabi cerita ni, depan Nabi ada yang lari. Cerita orang tak mau dengar. Orang kata bohong dah. Kami ni duk ikut Nabi okey lah. My time ni, alamak, macam tu. Nabi ni semua okey dah, tapi statement ni pasal apa dia cakap macam ni? Ada pula Abu Jahal. Abu Jahal ni pula duk tunggu silap. Serupa kita lah tuan-tuan. Ada orang duk tunggu ya kawan dia silap. Ada. Tuan-tuan duk dalam grup WhatsApp macam-macam. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp pejabat ada 2. Satu ada bos, satu tak ada bos. Kat taman punya grup WhatsApp lain pula. Grup WhatsApp surau. Ni surau apa nama? Mukhlisin. Oh, bukan semua mukhlisin. Kan? Macam-macam. Jadi kita ni ada, bukanlah tahap Abu Jahal, orang mukhlisin ni. Ada celah-celah tu Abu Jahal kata, yes. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu. Ada orang yang suka tersebarnya benda-benda buruk. Dia memang suka. Ada orang jenis macam tu. Dia tak boleh tengok. Dia tengok orang okey je. Cerita ni tak boleh ni, aku kena bagi ni. Dia pergi tanang merata. Dia nampak orang semua mula goyang. Waktu itu dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi cari. Ni sahabat yang tak boleh lari ni. Dia percaya Nabi. Dan Abu Bakar kata, kalaulah Nabi cakap belakang bukit tu ada pasukan tentera, nescaya aku akan percaya. Digelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan.